dah bagi suruh kamu buat kan. So hari ni ada 3 orang ya, kena present apa yang kamu dah dapat. Bagi nombor 6. Okey, cikgu dah tengok ada yang hantar. So cuma masalah dekat situ adalah bentuk graf kamu. Okey, bentuk graf kamu agak sangat tidak tepat ya. So cikgu harap tolong praktislah lukis graf parabola tu dengan betul supaya kita boleh tunjuk dengan jelas kita punya minimum atau maksimum point dekat situ. Dekat lepas tu y-intercept, x-intercept semualah. So kalau rajah kita tak betul, bacaan kita tu kita nak lukis susah nanti. Ya, so kamu kena baikilah graf kamu. Memang yang cikgu bagi, contoh cikgu bagi tu menggunakan komputer semua kan. Tapi boleh sebenarnya dengan tangan kita nak sketch macam tu pun bukan susah mana. So kamu kena praktis je. Okay, so kita sambunglah nombor 6. Kamu boleh semak yang kamu jawab tu dengan yang Haziq akan present ni lah. So Haziq boleh mula? Baik. Okay. Assalamualaikum. Saya akan membincangkan soalan 6. Okay, soalan 6 ni dia cakap sketch the graph of f(x) equals to x dalam bracket x tolak 1 tolak 6 for the domain negatif 4 lagi kecil sama dengan x lagi kecil sama dengan 4. Lepas tu kita kena expand lah kan dia punya equation tu. So kita dapat x square tolak x tolak 6. Okay, kita boleh dapat daripada equation ni dengan kita boleh cari dia punya root. Kita buat equal n, masuk je dalam calculator. Lepas tu kita dah dapat root tu, kita letak dalam bracket dulu lah. Dapat x tolak 3 dengan x tolak x tambah 2 equals to 0. Lepas tu macam biasa lah kita letak oleh n. Kita susun oleh x sama dengan 3, x sama dengan negatif 2. Lepas tu kita boleh cari y-intercept. Y-intercept ni kita cari sama dengan c. C ni kita boleh cari dekat dia punya equation. So kita akan dapat negatif 6. Lepas tu kita nak cari axis of symmetry x. Bila kita cari x, kita boleh buat dy dx. Kita differentiatekan equation yang kita dapat ni, x square tolak x tolak 6. Lepas tu kita akan dapat 2x tolak 1. Okay, sama dengan kosong lah. Sebab 2 point ni kan, point ni tak ada keturunan. So x equal to 1/2. Kita nak cari, okay, lepas tu kita dah dapat x, kita nak cari y. Axis of symmetry y. Lepas tu kita masukkan balik nilai x ni dalam equation yang kita awal-awal tadi kita dah expand tu. Masukkan x 1/2 square tolak 1/2 tolak 6. Lepas tu kita akan dapat y equals to negative 25/4. Lepas tu kita nak cari minimum point kan. So kita dapat x dengan y. Bila x dengan y kita letak je lah kat sini kan. Okay, kita akan dapat koordinat dia. Lepas tu kita nak sketch graph kan. Kita nak sketch graph. Kita buat dulu palang ni. Apa ni? Axis ni. Okay, lepas tu kita buat senyum sebab A ni positif tau. So dia sketch je, so tak payah tepat tak apa. Tapi logik lah. Kan ni kan 2 unit kan, ni 3 unit. So bila 3 unit ni macam panjang sikit lah daripada ni. So kita akan dapat sini lah. So negatif 6 ni dapat daripada y-intercept negatif 6 ni kat sini. Dapat 6. Lepas tu koordinat dia kat sini.
1/2 dengan negatif 25/4. Kalau kita tukarkan negatif 25/4 ni, dia macam lebih sikit je daripada 6. 6.25. Negatif 6.25. So, bawah sikit lah sebab dia Y kan. Y dia lebih sikit ni. Okay, lepas tu 1/2 ni dia ke kanan sikit sebab dia setengahan. So, dia lagi kanan daripada Y axis lah. Macam ni lah dia lukis. Itu saja dari saya. Terima kasih. Okey, bagus. Lukisan graf cantik. Dia dulu ya, Haziq jangan keluar dulu. Dia punya ni. Lukisan graf tu memang sangat cantik lah daripada cikgu. Cuma Haziq kena labelkan lah Y axis dengan X axis tu. Kemudian naikkan ke atas sikit Haziq. Dekat yang kamu tulis axis of symmetry Y tu. Okey, semua orang tengok kat situ. Actually axis of symmetry satu saja iaitu X equals to 1/2. Itu axis of symmetry. Kamu kena faham bahawa dekat garis putus-putus tu kalau kita lipat dua graf tu dia akan bertemu. So that's why kita panggil dia axis of symmetry. Okey, tapi yang Y yang Haziq cari ni bukan axis of symmetry Haziq. Kamu mencari minimum value. Ya, tulis minimum value Y. Ya, so Y yang negatif 25/4 tu adalah kita punya minimum value. So tolong tulis maklumat minimum value pun kena ada sebab ada markup. Okey, lepas kita dapat minimum value dan axis of symmetry tu maksudnya kita boleh dapat kita punya minimum point lah. Betul lah macam kamu tulis tu. Okey, macam tu lah. Okey, so yang lain ada soalan nak tanya apa-apa? Tengok kerja masing-masing ya. Tengok juga bentuk graf masing-masing sebab cikgu tengok agak ke laut juga. Ramai yang ke laut dia punya bentuk grafnya. So macam Haziq ni lah kalau nak lukis. Okey, tak ada nak tanya? Okey, terima kasih Haziq. Okey, sama. Okey, next Aisyah Katrina. Okay, so ni soalan 7A. So tu soalan dia suruh sketch graph x minus 1 square minus 4. So first kita kena cari dia punya x-intercept when y equals to 0. So kita kena expand dulu equation yang dia bagi tu. Lepas tu bila dah expand kita factorize supaya kita dapat dia punya root ataupun x-intercept. So kita dapat 3 dengan negatif 1. Lepas tu y-intercept dia kita boleh dapatkan daripada dia punya yang equation yang kita dah expand which is negative 3. Okay, so ni axis of symmetry. Axis of symmetry ni kita kan ada dua cara untuk cari which kita differentiate ataupun kita guna formula. So saya lagi suka guna formula. So negative b over 2a masukkan je nilai dia and kita dapat axis of symmetry dia 1. So ni nak cari minimum value, kita substitutekan nilai axis of symmetry dalam equation yang kita dah expand tadi dan dia punya minimum value is negative 4. So untuk dapatkan minimum point kita combinekan axis of symmetry dengan minimum value, so, kita akan dapat 1 dengan negative 4. So graf dia akan jadi bentuk macam tu. Korang kena macam adjust dia punya bentuk. Tak boleh letak dia dekat betul-betul dekat tengah sebab nanti dia tak akan kena dekat dia punya y-intercept which is negative 3. Yang axis of symmetry 1, lepas tu negative 1, 3, dia punya y-intercept negative 3. Lepas tu minimum point dia 1, negatif 4, bawah sikit daripada negatif 3. Okay, itu je. Okay, bagus. Okay, betul. Cuma cikgu nak tegur sikit. Dekat bawah sikit ni, Aisyah, axis of symmetry kamu tulis tu. Yang formula negatif b per 2a tu. Naik sikit, naik sikit. Okay. So dekat situ betul dah apa yang kamu buat, cuma cikgu nak kamu tulis semula dekat bawah tu x equals to 1. Maksudnya axis of symmetry tu nama dia is x equals to 1. So kita tulis dalam bentuk x equals to 1 lah sebagai dia punya jawapan ya. Axis of ataupun kamu nak tulis axis of symmetry, x equals to 1 sebab yang
exist of symmetry tu is x equals to 1. Itulah exist of symmetry kita. Ya, kena tulis macam tu. Okey, yang lain okey, tak ada masalah. Okey, ada yang nak tanya apa-apa? Dapat tak seperti mana yang Aisyah dapat? Dapat. Okey. So next kita sambung ke 7B. Anis? Cikgu boleh dengar ke suara? Slow. Slow. Kuat sikit boleh? Cikgu dengar tak? Okey, dengar dah. Okay, so ni soalan B. Okay, first kita kena expand dulu. So dapat negatif 2x square tambah 8x tolak 6. So daripada equation tu kita boleh dapat dah y-intercept dia negatif 6. Okay, nak cari x-intercept dia ialah y equal to 0. Lepas tu meletakkan equation y. Kita factorize dia dan dapatlah point x-intercept dia 1 dengan 3. Okay, axis of symmetry saya pakai negatif b over 2a. So negatif lah dapat axis of symmetry dia 2. X equal to 2. Minimum value dia when x is 2. So kita masukkan nilai 2 tu dekat equation tadi. So kita akan dapat y dia 2. So minimum point dia adalah 2. So nak dapatkan graf dia kena tulis dengan axis of symmetry dia. Dapat macam tu. Lepas tu saya dapat sini. Okey. Okey, sekejap ya dekat graf. Okey, dekat graf Anis kena label ya. Semua orang tolong label dekat garis putus-putus tu kena label x equals to 2. Itu menggambarkan itu adalah axis of symmetry ya. So yang kamu tulis itu hanya dia bukan minimum point tau. Itu adalah apa? Minimum ke maksimum tu? Dua-dua tu. Maximum point. Okey. Pergi sikit, tunjuk sikit yang jalan kira yang kamu tulis tu tadi Anis. Dekat x-intercept. Okey. So, okey. Okey, semua orang tengok dekat x-intercept tu. Kamu dapat negative 2x squared plus 8x minus 6 equals to 0. Kemudian kamu factorize dia menjadi x minus 1 times x minus 3 equals to 0. Okey, semua orang cuba expand. Yang bracket darab bracket tu apa yang kamu dapat? Sama tak dengan equation yang atas tu? Tak. Sama tak? Tak kan? Bila kamu expand, kamu expand bracket tu kamu akan dapat x squared minus 4x plus 3 equals to 0. So kalau dekat sini memang kamu tak dapat markah juga. Salah factorize kat situ. So maksudnya kamu kena tukarkan dulu equation negative 2x squared plus 8x minus 6 equals to 0 tu kena jadikan yang depan x squared tu sebagai positif. Sebab kalau kita nak factorize memang yang depan x squared tu positif. So kalau dia jadi positif dia jadi apa? Kalau kita positifkan 2 dekat depan tu, maksudnya semua tu kita kena darabkan dengan negatif untuk dia jadi positif. So kita akan dapat equation yang seterusnya yang baru adalah apa dia? Darabkan semua dengan negatif je. Kita dapat apa? 2x square Minus 8x tambah 6. Okay. 2x squared minus 8x plus 6 equals to 0. Tapi kalau kita tengok yang tu, masih juga tak sama dengan kalau kita expandkan bracket darab bracket kita tu. So apa pula kita perlu buat seterusnya? Bahagi 2. Yes, very good. Kita kena bahagi 2. So, bila bahagi 2 kita akan dapat x squared minus 4x plus 3 sama dengan 0. Baru di bawah tu kamu tunjuk factorization macam tu. Kalau tidak kamu tak dapat markah ya. Sebab mesti bila kita buka yang kita factorize tu mesti sama dengan yang atas dia. Baru betul kita punya factorization. Okay, so kamu kena tambah sikit lah jalan kira di bawah tu ada lagi 2 step. Baru bracket tu baru dapat kita punya x-intercept. Faham tak semua orang? Faham. Cikgu, Okay, kemudian ya. kalau saya just guna balik equation yang dia bagi tu boleh ke? Guna balik equation dia bagi maksud
yang negatif 2 dalam kurungan X tolak 1 masuk X Aha, kamu factorizekan keluarkan negatif 2. Boleh? Boleh, Okay. tak ada masalah. Boleh juga. Okay. Ada lagi soalan nak tanya orang lain? Tak ada. So boleh faham ya macam mana kamu nak sketch graph, maklumat-maklumat yang kamu perlu letak dekat graf kamu dengan jalan kira yang kamu kena tunjuk. So kalau cikgu tengok daripada 3 pembentang ni gayanya fahamlah. So cikgu harap orang lain pun sama boleh faham macam mana nak sketch graph. Okay? Okay, so kita sambung. Nak tunjuk balik yang Siti Aisyah cakap tadi. Okay, tengok ni yang cikgu maksudkan tadi. Kalau kamu nak factorize bentuk macam ni. Okay, factorize bentuk macam tu sahaja maksudnya kalau expand mesti dapat equation yang sebelum tu. Okay, mesti dapat. Kalau tak dapat tu salah factorization kamu. Okay, so maksudnya macam cikgu cakap tadi lah, jadikan positif bagi 2. Okay, so yang macam Siti Aisyah buat tu pun boleh. Kamu factorizekan di yang ini. Okay, kamu factorizekan keluarkan negatif 2. Tinggal x squared minus 4x plus 3 equals to 0. Okay, so kalau kita factorkan negatif 2 tu, jadi yang dalam ni kamu kena macam ni lah. Negatif 2 masih kena ada. Negatif 2 masih kena ada, lepas tu dah bracket equals to 0. So yang dalam bracket tu yang ni lah. Yang ini betul. Kalau buat macam ni betul. Sebab apa? Sebab bila kita expandkan yang dalam ni, kemudian kita darabkan dengan negatif 2, kita akan dapat balik equation asal dia lah, kan? So betul lah macam tu. Kalau buat macam ni betul. Lepas tu, kalau dah buat macam ni, terus boleh tulis lah x equals to 3 dengan x equals to 1. Janji ada factorization macam ni. Okay? Faham tak semua orang? Faham. Okay. So tengok ya nanti kerja masing-masing. Semak yang seperti mana yang kawan kamu dah tunjuk tu. Okay, seterusnya kita continue ke nombor 8. Okay, kita masuk function ya. So untuk soalan nombor 8. Dia suruh kamu cari inverse function. So cuba kamu tengok nota yang Cikgu Satira buat kat sebelah tu. Okay. So kamu boleh rujuk nota-nota sebelah ni untuk ingat balik tentang inverse function. So kalau kita tengok rajah ni. Okay, X adalah objek. Lepas tu kita ada function F, dia image Y. So cara dia nak tulis adalah function F. Kalau kita masukkan X, hasil dia kita akan dapat Y.
So fx equals to y lah. Kemudian, okay, inverse function pula, maksudnya apabila inverse function itu kita masukkan y, kita akan dapat x. Arah dia macam tu lah. So yang ini maksudnya inverse function lah. Daripada image kita dapat objek balik, kita harus menggunakan okay. So sekarang cuba tengok soalan nombor 8. Okay, given fx equals to x plus 5/3. So maksudnya sekarang fx tu juga adalah y kan? Okay, so kita tulis, andaikan fx tu adalah y, bukan andaikan, memang biasa kita akan tulis dia sebagai y. Dan ini equal x plus 5 equals to 3. So kita boleh tulis macam ni. Okay, fx equals to y, maksudnya inverse function kepada y itu adalah sama dengan x. Yang tu kamu kena tahu tulis lah. Maksudnya macam-macam kita bawakan f ke sebelah macam ya. So tinggal x equals to f inverse y. So sama je lah macam cikgu tulis kat sebelah tu kan. Okay. So bila dah tulis macam tu, kita tengok di sini x dia subjek. So maksudnya kita kena jadikan x ini sebagai subjek lah. Okay, so eliminate 3 jadi 3y equals to x plus 5. So tinggal x sahaja, maksudnya 3y minus 5 equals to x. Ataupun x equals to 3y minus 5. Dan di sini, okay, kita dah tulis di situ bahawa x itu adalah f inverse y. So maksudnya gantikan tempat x ni dengan f inverse y lah. So f inverse y adalah 3y minus 5. So kalau kamu tengok di sini, f inverse y dapat 3y minus 5. Yang kita nak cari f inverse x. Maksudnya dia akan keluar sebagai 3x minus 5. Masuk y, keluar y, masuk x, keluar x. So dapatlah jawapan. Bolehkah? Okay. So kena praktis juga ya, kamu boleh cari lagi soalan lain untuk dapatkan f inverse x tu. Okay, seterusnya kita tengok nombor 9. Okay, dia bagi graf y equals to fx. Yang warna pink tu adalah graf y equals to fx. Domain dia x dia di antara negatif 1 dengan 3 ya, x dia. Okay, lepas tu point A, B, C ada di atas graf. Okay, semua dia dah bagi point tu. Okay, 3 point ni. Okay, kemudian dia suruh kamu sketch the graph of y equals to f inverse x. Lepas tu kena tunjuk semua titik lah. So kalau kamu tengok di sini, contoh di sini. Okay, so graf fx dengan f inverse x tu sebenarnya kalau kita apa ya, ni panggil axis of symmetry dia lah. Okay, maksudnya kalau kita lipat pada line tengah ni dia akan bertindih. Okay, so kalau kamu tengok kepada titik-titik yang ada dekat sini. Okay, so 1, 4 akan kena dengan 4, 1. Okay, titik A, B akan kena pada B, A. Okay, jadi kalau kita tengok di situ, macam kita terbalik lah, actually kita tak terbalik pun. Satu lagi macam ni, senang kamu nak tengok. Okay, kalau kita lipat pada garis yang tengah tu. Okay, sini 4 kan.
So garis yang 4 tu akan pergi ke situ. 4 unit juga panjang dia kan. So maksudnya kalau Y4 lipat dia akan jadi pada X dia 4. Y4 dia akan jadi pada X dia 4 kalau kita lipat. Okay, so kalau kita nak dapat koordinat bagi inverse function tu, kita kena baliklah. Okay, so kita tengok dulu. Kena lukis, maksudnya graf yang kita akan dapat dalam bentuk macam ni kan. Kalau kita lipat pada Y equals to X tu. So di sini image bagi titik A. So kalau kamu tengok image bagi A tu okay, kita lipat dia akan berada di situ. So, maksudnya kita akan dapat koordinat apa tu? 2, negatif 1. Negatif 1. Balikkan saja Lepas tu yang image bagi P pula akan berada di situ. So koordinat dia adalah B, A. Okay. Image bagi B akan berada di hujung situ. Koordinat dia adalah N, 3. Macam tu ya. So kalau dia suruh kamu lukis inverse graf tu macam tu lah. Kamu kena lipat kepada line Y equals to X. So graf line Y equals to X tu berada di tengah-tengah sebab nilai X dengan nilai Y dia sama. Okay, pada titik 1, 1, 2, 2, 3, 3 semua berada di atas line tu. So dia berada di tengah-tengah. So dia adalah axis of symmetry bagi graf F dengan F inverse. Okay, itu cara untuk kamu lakukan graf lah. Okay, seterusnya kita tengok nombor 10. Soalan suruh kamu buat apa tu? The following function f and g, the inverse function of each other. Verify the truth by applying the relation. Okay. Untuk kita tentukan f dengan g itu adalah inverse function to each other, kita kena buktikan benda ni. Maksudnya kalau kita f, kita masuk g dia, kita akan dapat x. Ataupun g, kita masukkan f dalam dia, kita akan dapat x. So, bila kamu boleh buktikan kedua-dua ni, maka kita boleh buat kesimpulan bahawa f dan g adalah inverse function to each other. Okay, so sifat ni kena ingat. Memang kamu kena ingat sendiri. Dia tak bagi dalam formula So, untuk buktikan inverse function to each other tu, kena buat dua benda ni. Okay, so kita cuba buat yang A. Mana kita nak buktikan? Okay, yang pertama kita nak buktikan f gx itu adalah sama dengan x. So, kita tulislah f gx. So, gx membawa maksud siapa masuk dalam siapa? GX masuk dalam F. Yes. Okay. Kita tulis macam tu. FGX tulis macam tu, letakkan GX tu dalam tu. Maksudnya GX tu masuk dalam F. Okay, so kalau kita tengok di sini, function kalau masuk X, dia akan keluar sebagai 3X minus 2. Betul? Jadi sekarang kita masuk GX. Maksudnya yang akan keluar adalah 3GX minus 2. Faham tak yang tu? Ni ingat balik je. Kita dah belajar kan? Kalau masuk X, keluar 3X tolak 2. Sekarang kita masukkan GX. So, dia keluar sebagai 3GX minus 2. Dan GX itu kita dekati dengan function dia yang ni lah. 3 itu.
Kita akan dapat apa? 3 times x plus 3. Okay, minus. So kalau kita expand kat sini, kita boleh simplify di situ, kita dapat x plus 2 minus 2, maksudnya kita dah. Okay, kita dah buktikan bahawa fx sama dengan x. Itu baru sebelah. Kamu kena buktikan satu lagi, iaitu gfx. Kalau dia sama dengan x, maka dia inverse function to each other lah. Okay, kita untuk gfx pula. Okay, so case gfx. Maksudnya function x tu dia masuk dalam g. Okay, so sekarang kita tengok function g yang dia bagi. Kalau masuk x, dia akan keluar sebagai x plus 2 over 3. Okay, kalau x masuk dalam g, akan keluar sebagai x plus 2 over 3. Sekarang yang masuk dalam g adalah fx. So, dia keluar sebagai fx plus 2 over 3. Okay, boleh faham tu? Boleh. X minus 2 plus 2 over 3. So kalau buka bracket, buka lah 3. Itu. Okay. Faham apa cikgu tulis tu? Faham. Okay. Uh, Dah kita buktikan fgx sama dengan x, gfx pun sama dengan x. So kita terus buat conclusion kat bawah. Kamu kena tulislah conclusion dia. Therefore, f and g are inverse function of each other. Tulis sikit lah kesimpulan kat bawah tu bila kita dah bukti tu. So itulah cara untuk kita buktikan f dengan g tu inverse function each other. So yang nak buat ya sebagai homework, kamu cuba buktikan adakah fgx sama dengan x dengan gfx sama dengan x. Okay, itu nombor 10. Sekarang kita tengok nombor 11. Cikgu. Ya. Yang B tu saya dah try tak dapat. Tak dapat? Dah try? Okay. Kalau kita buat sekali lah. Sebab dia melibatkan fraction kan. So, mungkin kamu ada tersilap kat mana-mana fraction tu lah. Okay, tak apa kita buat lah. Okay, semua orang tolong fahamkan je. Ini je cikgu nak bincang tentang ni. So cikgu harap kamu boleh faham. Kalau jumpa soalan lepas ni boleh jawab lah. Okay, yang B. Dia bagi x dia sama dengan 2x over x minus 3 where x is not equals to 3. And dia bagi gx equals to 3x over x minus 2 where x is not equals to 2. Okay, sekarang bukan adakah mereka inverse function to each other, so kita kena buat fgx dulu lah. Tengok dapat tak sama dengan x. So means that kita masukkan gx dalam function f. Okay, so tengok function f sekarang. Kalau masuk x keluar 2x per x tolak 3. Tu masuk gx, maksudnya dia akan keluar sebagai 2gx over gx minus 3. Okay, so sekarang kita gantikan tempat gx dengan 3x over x minus 2 lah. So dia akan jadi 2 times 3x over x minus 2
over 3x over x minus 2 minus 3. Ni melibatkan banyak peringkat fraction. Mungkin akan berlaku careless kat situ lah. Okay, so kita buka all the bracket, kita jadikan atas satu fraction. So yang atas kita just terus boleh darab 2 dengan 3x. Kita akan dapat 6x over x minus 2. Tu yang atas ya. Over. Okay, yang bawah. Dia ada fraction tolak 3 di situ. So kamu kena samakan denominator dia lah. Ni 3 over 1. Maksudnya kita darabkan dengan x minus 2 over x minus sini kan. So dia jadi yang atas 3x minus 3 times x minus 2. Denominator x minus 2. Okay. Jadi benda tu. Jadi satu fraction. Bawah satu fraction. Okay. Supaya kita boleh simplify lah apa yang patut. So kalau kita tengok di sini ya. Okay. Contoh ya. Kita ada A per B per C per B. Okay, di sini adalah operasi bahagi. So kita akan buat A per B divide by C per B. So bila fraction kita bentuk. So kalau di sini kita boleh simplify B and B, kita dapat A per C. So kalau kamu tengok di sini, sebenarnya kalau dalam macam ni kita sebenarnya boleh terus cancelkan B dengan B. Denominator atas dengan denominator bawah. Kalau sama kita terus boleh okay, dia punya denominator. Hasil yang tinggal adalah 6x over 3x minus 3 times x minus 2. Itu hasil yang tinggal. Okay, setakat tu ada soalan tak? Faham tak apa cikgu buat? Faham. Sekarang kita expand sampai satu. X minus x. So 3x and 3x tinggal over 6. So it means that it is equals to x. So kita dah dapat bukti bahagian yang pertama lah, iaitu f dx equals to x. So cikgu nak kamu try fx pula. Sama macam masalah kamu tadi dekat fraction tu. Okay. Dah gua dapatkan semua. Okay, soalan nak tanya. Tak ada, boleh cikgu. Okay. Ya. Okay. So kita sambung ke nombor 11. Okay, tengok nombor 11. Dia bagi apa tu? Fx dengan gx. Kemudian dia kata find fgx and gfx. Kemudian dia tanya kamu, adakah is fgx equals to gfx. So maksudnya memang kamu kena carilah. Cari dulu fgx, buat macam cikgu ajar tadi. Masukkan gx dalam f, dapatkan hasil akhir dia apa. Kemudian kamu cari pula fgx. Sampai dapat hasil akhir, kamu tengok adakah mereka sama. Kalau sama, yes lah. Kalau tak sama, no je lah jawapan dia. So kalau kita tengok ni tak sama, cuba kamu buatlah, tengok dapat tak seperti jawapan yang diberi. Okay, boleh ya? Okay, nombor 12. Okay. Nombor 12, dia bagi FG dengan dalam bentuk arrow kat situ. So maksudnya kita boleh tahu di situ kalau dalam bentuk bracket, Fx adalah Ax minus B. And then Gx pula adalah X plus 4. Okay, dia bagi Fg2 equals to 9 dengan Gf1 over 2 equals to 2. So dia suruh kamu cari A dan B. So agak-agak boleh buat tak?
Ke nak cikgu tunjuk? Ada yang dah try buat, dapat tak? Dapat. Dapat. Dapat cikgu tak payah tunjuk Maksudnya sama je, kamu kena cari FGX dulu. Dapat apa? Kemudian kamu substitute X tu dengan 2 and then samakan dengan 9. Lepas tu buat apa? Simultaneous kan? Simultaneous equation. Selesaikan simultaneous linear equation. Okay. Whether substitution method or elimination method, tu kamu akan dapat nilai A dengan B macam tu lah. Okay. Cubalah. Cuba buat sendiri. Okay, number 13. Okay. So kita tengok apa dia bagi kat sini. So dia bagi fx equals to ax plus b. F cube x is 27x plus 13. F cube x ni maksudnya f x. Ini adalah 27x plus 13. So dia suruh kamu cari nilai A dan B. So maksudnya dari fx kita kena cari f cube x tu and then kita kena compare. So kita carilah dulu satu-satu. Fx dibagi macam tu, kita cari ffx dulu. F squared x Cari f squared x dulu iaitu ffx. Dan ffx ni maksudnya kita masukkan fx dalam function f. Okay. So tengok function f sekarang. Kalau dia masuk x, dia akan keluar sebagai ax plus b. Okay, so maksudnya kita akan masuk, dia akan keluar sebagai A of fx plus b. Kan? Tempat x ni. Kita ganti dengan fx kan? Okay, so gantilah fx tu dengan function dia. So A times ax plus b plus b. Then expand. Dapat A squared x plus AB plus b. Okay, setakat tu faham? Okay, yang lain yang tak bersuara ni, cikgu wonder sebenarnya. Tak ada soalan nak tanya ke? Faham? Memang faham cikgu ajar ni ke macam mana kita ni? Faham je cikgu. Faham ya? Sebenarnya bila kita buat ulang kaji ni memang kamu kena tanya. Tanya saja. Tak apa, interrupt je cikgu. Tengah cikgu terang tu interrupt je. Kalau kamu tak faham terus interrupt. Panggil je nama cikgu. Cikgu boleh stop. Tak ada masa duduk, tunggu. Lepas tu kamu tak faham, dengar je cikgu cakap apa benda. Sampai kau memang tak faham lah. Okay, so cikgu minta tolonglah. Maksudnya bila cikgu tengah ajar, kamu tak faham. So panggil, cikgu, kenapa ni? Bertanya terus. Baru cikgu boleh terangkan semula. Jangan tunggu cikgu dah habis lagi baru nak tanya balik. Cikgu kena mula daripada awal lah. Okay. Okay, so seterusnya kita cari pula f cube x. So f cube x adalah sama dengan f squared x. So kita ambil sebab kita dah cari kat atas f squared x tu. So maksudnya kita masukkan f squared x tu dalam fx. Okay, maksudnya tempat x ni gantikan sebagai f squared x lah. So dia akan jadi A of f squared x plus b.
Okay, so f squared x kita gantikan dengan dia punya function tu. So a times a squared x plus ab plus b plus b. Ni kita ganti yang ni. Okay, kita ganti yang tu. Okay, expand balik. Kita dapat a cube x plus a squared b plus ab plus b. Okay, so sekarang kita dah dapatlah f cube x. Dan f cube x yang soalan bagi adalah 27x plus 13. So, cuba comparekan. Yang ada x, comparekan dengan yang ada x. So, apa yang kita dapat kat situ? A cube Apa yang dapat? 577. Yes. Okay, kita dapat a cube x equals to 27 means that a is 3. 3. Okay. Kemudian yang bakinya yang lain ni adalah equals to 13 lah, kan? So a b plus a b plus b, yang tu semua tu equals to 13. Kemudian kita dah dapat nilai a, so kita just substitute lah a masuk dalam ni equation ni, maksudnya 3 squared b plus 3b plus b equals to 13. 9b okay. Therefore a is 3 and b is 1. Okay, macam tu. Okay. Ada soalan? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okay. So, kena praktis lagi. Boleh cari soalan-soalan bentuk yang sama untuk kamu praktis lah. Okay, seterusnya tengok nombor 14. Okay, determine whether each of the following graph is a function by using the vertical line test. Okay, kita kena guna vertical line test. Vertical tu maksudnya line yang tegak kan. Ni ha. Okay, ada nota kat sebelah tu. Vertical line test maksudnya kita kena buat satu line yang menegak. Kita tengok dia potong graf yang dia bagi itu berapa tempat. So kalau dia potong satu tempat saja, maksud dia adalah function lah. Kalau dia potong 2 dan lebih, maksudnya dia bukan. Itu vertical line test. Ya. So senang kan. So buat saja garis. So garis kena buat di mana-mana lah yang kita nak check tu. Bukan satu tempat saja. Semua tempat mesti kita buat tu. Okay. Semua tempat. Kalau kita buat vertical line test tu, dia hanya potong satu tempat saja graf tu, maka dia adalah function. So kamu just lukis satu beberapa contoh lah. So buat kesimpulan lah. Therefore, is function. Okay. Kemudian yang B. Kalau kita buat kat ujung memang tak kena kan. Satu tempat je. Tapi kita kena tunjuk. Kena cari tempat yang dia potong lebih daripada satu. So bila ada tempat yang dia potong lebih daripada satu, terus buat it's not a function lah. Okay. Yang C pun sama. So it's a... Okay, boleh ya? Vertical line test. Okay, next. Number 15. Which of the following relation of state reason? Okay. Tengok nota sebelah.
Function ni dia punya sifat macam mana? One to one. One to one. Many to one. Function To ni, just image. okay, function ni macam ni ya, kamu kena faham. Kita masuk satu nilai, contohnya kita masuk satu nilai X 2 katakan. Okay, kita masuk dalam F2. So kita kira-kira kita dapat satu nilai sama dengan 4 lah katakan. So dia ada bila masuk 1, keluar 1. Ataupun dia masuk 3. Okay, dia masuk 3 dia dapat 4 juga. Contoh ya, dia boleh dapat 4 juga. So maksudnya masuk 3, image dia 4. Masuk 2, image dia 4. Maksudnya 2 ada image dia. 3 ada image dia. Walaupun image tu sama tapi masing-masing satu je image. Okay. Itu adalah function. Tapi kalau dia masuk macam ni. Dia masuk F2. Masuk X tu bernilai 2. Jawapan dia keluar 2. Satu dapat 1, satu dapat 3. Contoh dapat 2 jawapan tu. So that is not function. Dia tak boleh ada 2 jawapan. Daripada hasil yang kita masuk tu dapat 2 jawapan, itu bukan function. Tapi kalau nombor yang berbeza masuk dapat nombor yang sama tu bukan maksudnya bukan salah lah. Maksudnya bukan salah lah. Maksudnya 2 tu image dia sendiri iaitu 4. 3 tu image dia sendiri iaitu 4. Contoh. Ya. So maksudnya untuk function dia mesti ada image yang tersendiri. Dia tak boleh masuk satu dapat 2 image. Tak boleh. Dia mesti masuk satu dapat 1 image. Masuk satu dapat 1 image. So dia function. So kalau kita tengok di sini. Okay, yang A ni function ataupun tidak. So kamu kena tengok satu-satu lah. 4. Ada berapa image bagi 4? 1. 1. 1. 4 ada image dia 1. So ada 1 image sahaja bagi 4. 5 image dia 2 kan. So 1 image juga bagi 5. 8 image dia 1. Juga 1 image bagi 8. So masing-masing ada 1 image sahaja. So ini adalah function. So this is function. Kamu kena bagi reason sikit lah. So yang ini relation. Apa relation yang kat sini? Relation ada 4 kan? One to one, many to one to many, many to many. Okay, sekarang yang A ni apa relation dia? One to one dengan many to one. Many to one dengan one to one. Cuba kamu tengok sekarang. 2 dah menuju ke 1 image. So maksudnya many to one. to one. Ini one. Walaupun many to one, maksudnya setiap, macam cikgu tulis lah, setiap objek masih ada 1 image. Walaupun relation ini adalah many to one. So kalau many to one dia adalah function. Sebab setiap objek masih ada 1 image. Ya? Okay, tengok yang B. Kita cek satu-satu ya. Okay, tengok titik 4. Image dia siapa? A dan B. A dengan B. Maksudnya satu objek di sini ada 2 image. So di situ kita terus buat kesimpulan, this is not function. Okay. This is not a function. Because one object has more than one image. Itulah reason dia kan. Okay, relation kat sini pula. Apa relation kat sini? One Sini to satu, many. sini banyak. Kan? Kemudian ada lagi satu yang ni dengan yang ni pula banyak pergi 1. So relation di sini adalah
many to many. Many to many. Okay. Sebab dia ada dua. Ada one many, ada many pergi one. So maksudnya kesimpulan the whole adalah many to many punya relation. Okay. Okay, next. C. Tengok 2. Ada berapa image bagi 2? 1. 1. 10. Okay. 6 pun ada 1 image 10. 9 pun ada 1 image 10. So maksudnya setiap objek ada 1 image. So ini function lah. Okay, relation dia apa? 1 to 1. Many to Many to 1. 1. Many to 1. Okay, so many to 1 dengan 1 to 1 adalah function. 1 to many dengan many to many is not function. Sebab cikgu dah tulis kat depan ni lah, contoh ni lah kamu boleh tengok. Nanti nota ni cikgu akan bagi dalam grup kelas nanti ya. Okay, seterusnya number 16. Okay, ni kita nak kenal pasti domain, kodomain dengan range. Okay, domain adalah nilai-nilai bagi siapa? Okay, kalau dalam A tu. Nilai X. X. Negatif. Nilai X domain, kodomain, nilai Y. Dan juga range. Range ni maksudnya kalau domain yang dalam domain tu, image bagi yang dalam domain tu adalah range. Kodomain pula adalah semua. Walaupun dia tak ada objek dalam domain tapi dia ada nilai dalam kodomain, so kita masuk nilai dia dalam kodomain lah. Okay, so contoh untuk yang graf ni, domain kita siapa? Domain. So macam mana nak tulis domain, kodomain, range ni? Kita mesti tulis dalam bentuk apa? Curly bracket. Dalam bentuk set. Ya, curly bracket dalam bentuk set. So kita kena tengoklah setiap titik. Apakah nilai-nilai X yang ada di situ? So domain siapa kat situ? Semua nilai X yang terlibat. Tulislah bentuk curly bracket. So domain dia adalah negative 2, negative 1, 0, 2, 4. Okay. So kodomain pula adalah nilai-nilai dalam Y axis tu. So kita tengok setiap titik. Siapa kodomain dia? 1, 0, 1. 3, 4 dan 5. Kan? Yang ada nilai titik tu saja. Okay, lepas tu range pun sama jugalah. Maksudnya yang domain ada image dia, so itu adalah range. 1, 3, 4 and 5. Okay, itu dalam bentuk graf. Okay, seterusnya yang B dalam bentuk arrow diagram. Okay, yang B ni senang nak tengok lah. So, domain dia siapa? J, K, L, J, M. K, L, M. Okay, domain. Semua yang ada dalam Y ya, semua yang ada dalam Y. Walaupun dia tak ada objek, dia kena tulislah ini adalah kodomain. Mana kalau range adalah image yang ada objek.
3 and 7 sahaja. So itu dia punya range. Okay. Okay, next. Kalau dia bagi dalam bentuk graph. So X, domain adalah X. So kalau kamu tengok graph ni. X dia berada dari 3 hingga 5 kan. Itu nilai X yang ada. So domain dia sebab dia dalam bentuk range, kita kena bagi tahu dalam bentuk range lah. Domain of F is X between 5 and -3. Tulis dalam bentuk range. Okey, kemudian kita tengok Y pula. Y berada daripada 2 hingga 6. Okey, itu range Y kan. Okey, nilai-nilai Y yang terlibat adalah dari 2 hingga 6 sahaja graf kita tu. So, kodomain dia Fx tu. Okay, dia bagi Y Okay, dia Fx. Okay, less than 6, greater than 2. Okay, so itu kodomain untuk Fx. Lepas tu range. Samalah range dia dengan kodomain, samalah kat sini. Okay, itu cara kita nak dapatkan domain kodomain dengan range. Okay, number 17. Dia suruh kamu tulis guna function notation, express H in term of X. For each of the following arrow diagram. Okay, kamu kena tengok hubungan ya. Di antara X. Kalau 2 dapat setengah. Maksudnya apakah function tu jadikan dia sebagai apa? Maksudnya kalau X itu masuk dalam function H, dia akan keluar sebagai apa? Kalau masuk 2, keluar setengah. Masuk 3, keluar 1/3. Masuk 5, keluar 1/5. Maksudnya kalau masuk X, keluar sebagai siapa? 1/x. 2/x. Yes, keluar sebagai 1/x lah. Dan kena tulis di sini, iaitu X itu tidak boleh bernilai berapa? 1. 0. 0. No. Kosong. Ya, dia tak boleh kosong. So kena mention lah kalau dalam bentuk fraction kamu kena bagi tahu X tu tak boleh bernilai siapa. Ya, sebab dia tak boleh per kosong kat situ. Okey, yang ini. Masuk negatif 4, keluar 13. Masuk 3, keluar 6. Masuk 4, keluar 13. Tu agak-agak apa function? X square tolak 3. Apa dia? Tak dengar. Cepat sikit. X square tolak 3. X sama dengan apa? X square tolak 3. Okey, X squared tolak 3. Okay, so benda ni sebenarnya kamu kena try lah. Kamu kena agak-agak apa yang akan dapat kalau kita buat macam ni kan. So kalau yang ni memang X squared tolak 3 lah. So kalau kita masukkan negatif 4, negatif 4 squared tu dapat 16. 16 tolak 3 dapat 13 kan. Masuk negatif 4 dapat 13. Kalau masuk 4 pun sama. 4 squared minus 3 dapat 16 minus 3 dapat 13 balik. Kalau masuk 3, 3 squared 9 minus 3 dapat 6. So bila benar hubungan ni, itulah dia punya function dia. Okey, yang seterusnya. Masuk 1 dapat 3, masuk 2 dapat 5, masuk 3 dapat 7, masuk 4 dapat 9. So siapa dapat relation dia?
2x plus 1. Okay. Cuba check tengok betul tak? Okay, 2x plus 1. 2 times 1, 2 plus 1, 3. Dapat 3. Masuk 2. 2 times 2, 4 plus 1, 5. Masuk 3, 6 plus 1. Masuk 4, 8 plus 1 dapat 9. Okay, betul lah. So, inilah dia punya function tu lah. Okay. So kamu kena cubalah untuk dapatkan dia punya function tu. Okay, seterusnya number 18. Okay, sekarang kita akan lagi sekali sketch the graph of F and state the range of F. Okay. So sekarang dia bagi modulus function ya. So fx adalah 2x minus 1. X between 2 and negative 1. So dia suruh kamu sketch graph. So apa yang perlu kita buat untuk sketch graph ni? Apa yang kita perlu buat? Table of value. Yes, very good. Kita kena buat table of value. Kena buat table of value ya. So, kamu binalah table of value bagi nilai-nilai X yang dia bagi tu. Okay, cuba bina sekejap. So kita ada function F modulus 2x minus 1. So kita nak lukis graf dia. So kita buat table of value lah. Bagi x, y. Lepas tu range x dia negative 1, 0, 1, 2. Ni domain dia dah bagi ya, domain x dia. So masukkan dalam ni, gantikan tempat x tu dengan negatif 1. Kalau masuk negatif 1, 2 darab negatif 1 dapat negatif 2. Tolak 1 dapat negatif 3. Modulus negatif 3 adalah apa? 3. 3. Okay, 3. Kemudian masuk kosong. 2 darab kosong, kosong tolak 1 dapat negatif 1. Modulus negatif 1 adalah 1. Kemudian masuk 1. 2 darab 1, 2 tolak 1, 1. Masuk pula 2. 2 darab 2, 4 tolak 1, 3. Okay, dia akan dapat Y yang positif. Okay, so kamu dah boleh lukis graf dia lah. So untuk sebenarnya pakai kertas graf kan. Okay, kita ambil kertas graf lah. Okay, so kita plotkan nilai X dia dari negatif 1 hingga 2. Y dia positif. So kita buat bawah lah. Y dia tak ada negatif. Kita buat bawah sekali. X. So X dia daripada negatif 1, 0, 1 dan 2. Y dia sampai 3.
2, 3. Okey, kamu plot lah. Negatif 1, 3, 0, 1, 1, 1, 2, 3. Okay, actually kamu kena cuba cari apabila y dia kosong. Okay, tambah sikit kat sini bila y dia kosong. Okay, maksudnya fx dia kosong, maksudnya 2x minus 1 tu sama dengan kosong. So, bila macam ni, dia ada dua keadaan. Okay, 2x minus 1 sama dengan kosong, iaitu kalau positif kita ambil 2x minus 1 sama dengan kosong. Kalau negatif, maksudnya negatif kepada 2x minus 1 itu sama dengan kosong. Dia ada dua kemungkinan lah sebab dia modulus kat situ. Satu positif, satu negatif. Yang ni yang positif, yang satu lagi negatif. So kalau kita simplify, kita akan dapat x dia setengah yang ni. So yang pertama lah, dapat x dia setengah. Maksudnya apabila y kosong x setengah. So dekat sini titik dia. Okay, so ambil pembaris sebab ini adalah linear graph ya. So kamu wajib guna pembaris lah nak sambung ke titik-titik dia. So dia akan dapat bentuk V. Ini confirm untuk modulus, function yang ada modulus, graf dia confirm dapat dalam bentuk V. Jangan tadi bila kita tak kira kosong tadi kita akan dapat setakat satu kat sini je. Kamu jangan stop kat situ lah. Kalau kamu tak mau kira Y tak apa. Tapi kamu terus Y kosong tu tak payah kira pun tak apa sebenarnya. Tapi kamu terus sambung sampai dia bertemu dalam bentuk V. Ya. So kalau nak kira buat macam cikgu ni lah. So itu graf yang kita dah sketch. Okay, so kita dah menjawab soalan A. Kemudian dia suruh kamu state the range of F. Okay, range Y tu. Kat mana range dia? Daripada mana ke mana? Fx dia di antara siapa dan siapa? 0 dengan 3. 0 dengan 3. Tu adalah range of fx. Tengok betul-betul lah soalan dia suruh sketch graph and state the range. Maksudnya lepas lukis graph, tulis pula range. Itu kita menjawab soalan A. Okay. So soalan B pula tanya apa? Find the range of value x such that fx is less than equals to 2. Okay, kalau fx is less than or equals to 2. Kat ni. So apa range bagi range of x? Okay, bukan range of fx. Okay. So range of x dia mana? Sinilah kan? Kawasan ni. X dia. So di antara siapa? 1.5 dengan negatif 0.5. Dapat? Faham tak apa benda cikgu buat ni? Cikgu macam lain sikit je soalan dalam kita orang punya modul ni. Okay. Dalam modul Kamu print yang latest ke yang mula-mula? yang mula-mula cikgu bagi tu. Okay.
Ini yang latest sebenarnya. Ada cikgu masukkan yang kemudian yang latest. Juga cikgu Satira dah betulkan sedikit yang okey. Kalau yang mula-mula dia fx ni less than equals to 3 kan? Ha. Okey. Tak apalah kalau less than equals to 3 apa range dia pula? Range of x when fx less than equals to 3. So apa range dia? Hujung ke hujung ni lah kan? -1 dengan 2. Ya. -1 dengan 2. So kita tengoklah kepada fx yang mana. So is -1 and 2. So ikut pada soalan ya. Okay, so itu yang B. Okay, yang C, on the same graph in part A, sketch graph of y equals to x plus 1. Hence obtain the value of x such that, okay, kamu kena ukur pula dah. Tukar. Sebab yang soalan asal dia bagi ni, x minus 3, ni salah. Ni tak boleh pakai ni. Kena tukar sebagai 2x minus 1. Tukar kat soalan kamu tu. Okay, so kita kena lukis satu graf lagi. Dia kata on the same graph. So pada graf yang sama, kena lukis graf y equals to x plus 1. Okay, so macam mana kita nak lukis graf y equals to x plus 1 tu? Buatlah table of value. So bila dia graf linear, kita hanya perlu cari berapa titik saja. 2. 2 saja, yes. 2 saja, tak payah cari banyak-banyak. Bila graf garis lurus, tak payah cari banyak-banyak. 2 sahaja. So kamu boleh pilih mana-mana nilai x yang ada dalam graf kita tu lah. Okay, katalah cikgu nak ambil x kosong dengan x2. So, kalau kosong y dia 1, kalau 2 y dia 3. So kosong 1 dengan 2, 3. Okay, kita buat graf yang sama dengan 2 tu. Kosong 1 dengan 2, 3. Okay, plotkan titik 01 dengan 23. 01 dengan 23. Okay, so baris sambungkan. So pastikan graf kamu ni lukis sepenuh range yang dia kendaki ya. So panjangkan sampai sepenuh range yang dia kendaki. So kita pasti dia bersilang pada 2 titik di sini. Okay, soalan dia tanya apa? Hence obtain the value of x such that, okay, bila ni. Ini graf yang modulus, ini graf yang biru kan. Itu graf merah, graf biru. So tempat yang sama adalah tempat mereka intersect lah. So dia suruh kamu obtain the value of x. So kamu kena tulis lah apakah value x dia bila dia intersect tu.
Cubalah sebab dia suruh kamu baca dari graf kan? Okay, dia suruh kamu baca dari graf. Okay, kalau dia tak cakap kamu kira, mana kita nak kira tempat dia pasang tu. So, kita ada 2x plus 1 modus, ini adalah sama dengan x plus 1. So, yang sini ada dua keadaan. Okay, ni ada dua keadaan. Satu, kalau dia positif 2x plus 1. Satu lagi dia mungkin negatif of 2x plus 1. So, maksudnya kita boleh tulis yang pertama 2x plus 1 tu akan equals to x plus 1. Satu lagi negative of 2x plus 1 tu yang sama dengan x plus 1. So kamu boleh kira. So ini dapat x equals to 0. Apa dia masalah kira ni? Oh. Tengok cikgu salah kat mana ni? Salah tulis dia punya equation. Minus 1. Sorry. Ini minus 1. Minus 1. 1 minus 1. Okay. So yang ini jadi x equals to 2. Okay, so kita tetap dapat jawapan yang sama. 1x0, 1x2. So itu kalau dalam bentuk pengiraan. So baca daripada graf, kita dapat nilai yang sama jugalah. So tengok pada soalan, kalau dia suruh kamu baca daripada graf, kamu kena baca daripada graf dan terus tulis nilai x je lah. Kalau dia suruh kira macam cikgu tunjuk nilai lah. Kalau modulus memang kena buat dua keadaan. Satu positif, satu negatif. Okay, boleh faham? Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada. Okay, tak ada Okay, so 3 orang yang berikutnya ialah siapa? 3 orang yang berikut, Faik. Faik jawab nombor 19. So next week kena present ya. Faik nombor 19. Fatin nombor 20A. Hanya sketch graph saja ya Fatin, tak payah buat benda-benda lain, dia suruh sketch graph saja. Dan 20B Lailatul. Juga sketch graph sahaja. Okay, so kamu untuk minggu ini maksudnya cikgu tak tinggalkan apa-apa homework. So cikgu nak kalau boleh kamu siapkan semua. Bagilah ya, satu hari boleh buat beberapa soalan sampai hari Ahad. Hari apa? Rabu. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad ada 4 hari. So tengok baki soalan selain daripada sampai nombor 20. Maksudnya buat semua 19 hinggalah ke 27. Buatlah yang mana rasa boleh jawab, buat dulu. Dia cikgu akan bincang dalam kelas. So nanti cepat sikit lah. Okay. So ada apa-apa soalan lagi nak tanya cikgu? Tak ada kot Tak ada? cikgu. Tak ada Okay, tak ada. Itu sajalah untuk hari ni. So cikgu sangat mengharapkan kamu jawablah semua soalan ni. Maksudnya bila dah boleh jawab semua soalan ni, InsyaAllah untuk tajuk function dengan quadratic function tu kamu dah boleh kuasai lah. Mungkin ada lagi bentuk-bentuk soalan lain. Tapi at least yang ini buat dulu dan cuba untuk boleh jawab lah semuanya.
Dan kalau ada nak tanya cikgu anytime, boleh saja PM cikgu ya. Tanyalah ke cikgu anytime. Nak PM personal pun boleh, nak PM dalam grup kelas pun boleh. Tak ada masalah. Okay, cikgu sempat jawab, cikgu jawab. Okay, so kalau tak ada apa itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu.